Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 10 September bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Berikut tajuk utama malam ini. Korban gempa Maghribi meningkat lebih 2,000 orang. Juga peniaga jangan kelirukan pengguna berkaitan halal. Jumlah korban gempa bumi kuat yang melanda Maghribi meningkat melepasi 2,000 manakala lebih 2,000 lagi cedera. Ia termasuk 1,404 berada dalam keadaan kritikal. Kira-kira 1,300 korban direkodkan di wilayah Al-Haus yang juga pusat gempa dan lebih 450 di wilayah Tarudan, dua kawasan paling terkesan dalam bencana gempa bumi paling berdarah sepanjang tempoh lebih 6 dekad di Maghribi. Pihak berkuasa terus bertungkus lumus menjalankan operasi mencari dan menyelamat SAR, termasuk memindahkan mangsa yang cedera. Maghribi turut mengisytiharkan perkabungan negara selama 3 hari. Pusat Geofizik Maghribi memaklumkan gempa berlaku sejurus selepas jam 11 malam Jumaat itu berukuran 7.2 magnitude yang menggegarkan Iril di Pergunungan Atlas. Iril merupakan kawasan perkabungan pertanian kecil yang terletak kira-kira 70 km barat daya bandar Marrakesh. Gempa berkenaan dilapor menggegarkan wilayah Al-Hus, Ouarzazate, Marrakesh, Azizal, Shishakwa dan Tarudan. Malah gegaran turut dilaporkan dirasai sehingga sejauh Huelva dan Hain di wilayah Andalusia, selatan Spanyol. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan lebih 300,000 penduduk terkesan di Marrakesh serta kawasan sekitar. Manakala Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IFRC menjangkakan usaha menangani impak bencana itu mengambil masa berbulan-bulan atau boleh sehingga bertahun-tahun. Manakala itu, Spanyol menawarkan bantuan untuk menghantar anggota pasukan penyelamat ke Maghribi. Menteri Luar José Manuel Albares berkata apa yang penting sekarang ialah menyelamatkan mangsa. José Manuel berkata kapasiti menyelamat dan pembinaan semula amat penting ketika ini. Unit Kecemasan Ketenteraan Spanyol UME serta agensi bantuan dan kedutaannya cuba meredakan keadaan itu dengan membantu menyelamatkan seramai mungkin orang. Unit UME dihantar ke Turki pada Februari lalu berikutan gempa bumi yang dahsyat. Dalam pada itu, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas dengan bencana tersebut. Kementerian Luar bagaimanapun menasihatkan rakyat Malaysia yang berada di negara itu sentiasa berwaspada serta mengikut prosedur dan garis panduan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Maghribi. Mereka yang berada di Maghribi turut dinasihatkan untuk berdaftar dengan Kedutaan Besar Malaysia di Rabat. Sementara itu, suasana pilu menyelubungi Rabat. Mereka yang hidup masih trauma dengan apa yang berlaku. Bukan sahaja bantuan dari segi fizikal, mereka juga perlukan sokongan emosi akibat kehilangan orang tersayang. Ada penduduk yang hilang segala-galanya, harta dan ahli keluarga. Mereka hanya mampu meratap kesedihan walaupun diri sendiri masih lemah. دوار تفكرت كنتواجهوا في واحد السكينه اللي هي عايشت واحد الازمه ضرب واحد الزنزال البارح مع 11 تقريبا 11 ونص تقريبا ضربات ديك الهزه ارضيه كلها هي السكينه ديال الدوار كلها هي ترابت عليهم وكتشوف كلشي الناس كاين اللي مات ليهم باهم امهم خوتهم اللي مات ليه شي واحد تيموت ليه شي واحد في العائله وحنا دابا كنعيشوا ازمه نفسيه وكنطلبوا من سيدنا جلاله الملك محمد السادس يتدخل يشوف الامرنا. كنعيشوا واحد المعاناه اللي هي قاسيه، لا ماء لا ضوء كلشي تقطع والناس ما واكلين ما شاربين ما كاين لا خبز لا والو. شي 70 واحد شي 70 شخص تقريبا اللي هو كيعيش الازمه نفسيه. يعني الا جيتي تحسب راه فقدنا شي 80 شخص واحد مورا الاخر. صافي مشيت جريت كنهز عندي 4 الدراري، هزيت جوج بنات نزلتهم حتى حطيتهم في التيران
رجعت زيت المراه حتى هي وجوج دراري حطيتهم، سكرت الوالده هي والوالد وعمتي في واحد الدار اخرى هي راه ترابت حتى هي. دخلت كنجري كنغوط لقيتهم تحت التراب كنهز الوالده هكا جاب الله ما ماتوش، ولكن الدار مشات كامله والناس راه مساكنه شحال من واحد مات. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar menzahirkan ucapan takziah kepada kerajaan dan rakyat Maghribi yang terjejas. Katanya tragedi dahsyat itu berlaku di negara Islam. Katanya ingatan dan doa beliau bersama mereka yang kehilangan orang tersayang pada masa sukar ini dan berharap mereka yang cedera cepat sembuh. Semoga rahmat Allah bersama semua masyarakat yang terjejas dan mereka yang terlibat dalam usaha mencari dan menyelamat sekaligus diberi ganjaran oleh Allah atas kesabaran mereka. Bencana alam ini membuat bintang bola sepak tersohor Cristiano Ronaldo menjadikan Hotel Pestana CR7 miliknya sebagai tempat perlindungan sementara kepada mangsa yang terjejas. Ia bagi meringankan penderitaan mangsa gempa bumi. Pestana CR7 yang terletak di pinggir bandar Marrakesh merupakan hotel 4 bintang dan mempunyai kemudahan kolam renang, pusat kecergasan dan restoran. Sementara itu, pemain pertahanan Maghribi dan PSG Ashraf Hakimi membantu kempen derma sebagai usaha membantu mereka yang memerlukan rawatan akibat gempa bumi. Katanya mereka sedang melalui masa yang sukar dan mengingati mereka yang cedera dan keluarga mangsa. Angka kematian akibat gempa kuat yang melanda Maghribi kini telah meningkat kepada lebih 2,000 dengan kemusnahan menyeluruh di beberapa kawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, selepas ini rokok bernilai 1.2 juta ringgit dilupus. Alhamdulillah bertemu kembali. Selepas 3 tahun tidak dilakukan secara bersemuka, Halal Certification Bodies Convention 2023 kembali dengan lebih 200 penyertaan dari 38 buah negara. Penyertaan kali ini melibatkan rakan-rakan industri, majlis dan Jabatan Agama Islam dan pihak-pihak yang berkepentingan pensijilan halal Malaysia. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof, pada tahun ini topik yang dibawa ialah berkaitan integriti dan membawa semua badan-badan pensijilan halal bersama-sama memantapkan nilai-nilai integriti dalam pensijilan halal. Melibatkan integriti supaya kita dapat memberi satu keyakinan bahawa apabila kita bercakap tentang pensijilan halal, ia sebenarnya berkaitan dengan amanah, tanggungjawab kita dan ketulusan kita dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Allah ini, insya-Allah. Tambah beliau, program yang dijalankan penting bagi penglibatan banyak negara kerana program ini merupakan platform untuk memperjelaskan tentang dasar dan ketetapan-ketetapan baharu dalam pengiktirafan badan pensijilan dan juga perkumpulan pelbagai negara memberi ruang kepada mereka untuk membincangkan isu-isu terkini dan mencari jalan yang terbaik dari setiap masalah yang dihadapi untuk dipertingkatkan pada masa yang akan datang. Beliau berkata demikian selepas memberi ucapan pembukaan persidangan. Sementara itu, JAKIM menegaskan bahawa peniaga perlu memberikan perkhidmatan mengikut undang-undang yang ditetapkan supaya pengguna tidak terkeliru. Ketua Pengarahnya, Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata pelanggaran terhadap logo halal mendatangkan impak negatif dalam proses menjual beli.
perkara ini amat serius. Pelanggarannya boleh melibatkan denda yang amat tinggi lah. Jadi itu dari segi denda, dan dalam masa yang sama kita sebenarnya lebih mementingkan tanggungjawab pihak peniaga supaya mereka ini memberi perkhidmatan yang benar-benar mengikut undang-undang yang berkuasa di negeri ini, supaya pengguna di Malaysia ini tidak dikelirukan dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan syubhah. Beliau berkata demikian bagi mengulas isu kedai serberneka yang menjual makanan import menggunakan sijil halal yang tidak sah. Hasil pemeriksaan, sepasukan pegawai penguat kuasa KPDN Pahang bersama Jabatan Agama Islam Pahang (JAIB) ke atas barangan makanan yang dijual di premis tersebut menemui produk coklat diimport menggunakan logo halal Badan Islam Luar Negara yang tidak diiktiraf JAKIM. Kes itu disiasat di bawah kesalahan Perintah 8-B Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan Penandaan Halal 2011 kerana melanggar Perintah 5-1 Perihal Dagangan Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM Terengganu melupuskan lebih 379,000 batang rokok seludup yang bernilai lebih 1.2 juta ringgit. Kesemua rokok yang dilupuskan itu adalah hasil rampasan di Kuala Besut pada April lalu. Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid berkata, aktiviti penyeludupan rokok putih secara haram disyaki semakin berleluasa di negeri itu susulan permintaan tinggi di pasaran semasa. Justeru itu, pihaknya sentiasa melakukan pemantauan dan rondaan bagi mengekang aktiviti penyeludupan di perairan negeri Terengganu. Maritim negeri Terengganu akan sentiasa memantau dengan kemasukan rokok secara haram inilah. Secara berterusan melalui rondaan dan serop yang kita laksanakan. Seluduk rokok putih ini masih berterusan dilaksanakan di Maritim Negeri Terengganu sebab kita percaya kemasukan rokok-rokok ini masih terus dilaksanakan kerana demand terhadap rokok-rokok yang tidak bercukai ini, rokok haram ini masih tinggi di pantai timur ini. Beliau berkata demikian selepas melupuskan rokok seluduk berkenaan di Ibu Pejabat Maritim Negeri Terengganu siang tadi. Katanya proses melupuskan barangan tidak bercukai itu dilakukan dengan kaedah menghancurkan setiap batang rokok dengan menggunakan mesin pengisar. Pelupusan itu adalah yang pertama dilakukan tahun ini. Sisa pelupusan itu akan dibuang di tapak pelupusan sampah Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT Kuala Nerus. Polis Kedah berjaya menumpaskan 5 kumpulan sindiket penyeludupan migran yang aktif di negeri ini dengan penahanan 12 ejen sindiket warga tempatan dan Myanmar menerusi op pintas yang dijalankan pada 15 Ogos sehingga 7 September lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Fisol Saleh berkata turut ditahan bersama ialah 47 migran warga Myanmar yang berumur antara 15 hingga 50 tahun. 5 sindiket telah kita berjaya tahan di bawah SOSMA dan juga akan dibawa kesalahan di bawah Seksyen 26A Artificial yang mana melibatkan 5 sindiket iaitu 12 orang ahli yang terdiri daripada 9 merupakan orang lokal ataupun orang tempatan dan melibatkan juga 3 orang warga asing. Jadi keseluruhan seramai 47 imigran telah berjaya kita tahan, dan kalau ikut MO yang dilakukan oleh sindiket tersebut ini, dia menggunakan laluan darat dan juga laluan laut. Jelasnya hasil siasatan mendapati ahli sindiket ini mempunyai hubungan dan kerjasama dengan ejen sindiket di Yangon, Myanmar. Kesemua migran ini telah dijanjikan peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor ekonomi di negara dan mereka perlu membuat pembayaran antara RM5,000 hingga RM7,000 setiap seorang kepada ejen sindiket berkenaan. Beliau berkata dalam serbuan di Kubang Pasu, polis menahan 2 lelaki tempatan disyaki transporter bersama 6 lelaki serta 3 wanita disyaki warga Myanmar yang diseluduk masuk ke negara ini.
Susulan daripada itu, pihaknya menahan 4 lelaki tempatan disyaki ejen sindiket itu melalui 3 serbuan berasingan di 2 rumah di Taman Tunku Sarina dan Taman Kemuning, Kulim serta sebuah bilik hotel di Taman Pekan Jitra. Dalam serbuan itu, polis merampas sepucuk pistol jenis revolver 38 berisi 6 butir peluru hidup serta 10 butir peluru hidup dalam kotak rokok. Polis turut merampas pil kuda, heroin dan syabu serta alatan menghisap dadah dan wang tunai bernilai RM4,550 serta Thai baht 1,300. Kes disiasat mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang Aktif SOM 2007 dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959/63. Faktor demografi pengundi yang seimbang di Parlimen Pulai menjadi faktor Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN meraih kemenangan pada pilihan raya kecil PRK Pulai semalam. Selain itu, pakar geostrategi Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan kerjasama kuat antara dua parti mengukuhkan lagi kemenangan selesa buat kedua-dua parti itu. Kerjasama di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini menunjukkan bahawa pakatan ini bukan bergantung undi kepada satu kumpulan pengundi saja, tapi bergantung kepada kumpulan pengundi Melayu dan juga bukan Melayu. Itu penting kerana di Pulai hampir sama majoritinya pengundi Melayu dan juga pengundi bukan Melayu. Jadi beliau dalam pada itu berpandangan kemenangan Suhaizan Kayat dengan majoriti 18,641 undi adalah kemenangan selesa buat PHBN meskipun berbeza dengan majoriti 20,989 undi yang diperoleh Datuk Seri Salahuddin Ayub pada pilihan raya umum ke-15 sebelum ini. Perbezaan itu katanya disebabkan peratusan keluar mengundi jatuh mendadak kepada 47.37% berbanding PRU lepas iaitu 74%. Katanya lagi meraih sokongan undi daripada semua golongan juga merupakan satu pencapaian yang baik sekaligus membuktikan kedua-dua parti itu diterima rakyat di Pulai. Saya pasti wakil rakyat yang baru ini Suhaizan Kayat akan menyambung legasi Allahyarham Salahuddin kerana kedua-dua mereka adalah berasal dari parti yang sama dalam negeri yang sama, tetapi paling penting adalah wakil rakyat ini bila berada di kawasan Parlimen Pulai di mana jumlah penduduk Melayu dan bukan Melayunya adalah sama. Jadi ini dikatakan kerjasama dengan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional itu amat penting sekali dalam menterjemahkan khidmat sebaik-baiknya kepada penduduk di kawasan Parlimen Pulai ini. Untuk rekod, pengundi Parlimen Pulai terdiri daripada Melayu 44%, Cina 40%, India 12.3%, manakala lain-lain adalah 3.05%. Suhaizan Kayat menang PRK Pulai menewaskan dua pencabarnya Zulkifli Jaafar dari Perikatan Nasional PN dan Samsudin Muhammad Fauzi bebas. Belum sehari memegang status wakil rakyat, Naib Pengerusi Amanah Johor Suhaizan Kayat yang menang dalam PRK Parlimen Pulai memaklumkan sudah menerima lebih 30 permohonan daripada rakyat kawasan itu. Katanya permohonan yang diterima itu lebih kepada pembangunan dan baik pulih infrastruktur awam termasuk pembinaan sekolah. Saya akan berusaha untuk meneruskan legasi Allahyarham Salahuddin ini, Datuk Seri. Dan seterusnya adalah melaksanakan tugas-tugas sebagai ahli parlimen sama ada di peringkat parlimen ataupun di peringkat kawasan Pulai itu sendiri, ya, memberikan perhatian kepada isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat, ya, mengemukakan cadangan-cadangan yang baik di peringkat parlimen, ya, dan juga melaksanakan tugas-tugas di peringkat Parlimen Pulai atas permohonan-permohonan, ya, atas permintaan-permintaan daripada penduduk yang telah mereka kemukakan dalam siri-siri kempen kita. Banyak, dalam tangan saya itu lebih daripada 30 permohonan tu. Itu yang yang kita catatkan, kan. Ada lagi yang mereka sebut kepada wakil-wakil kita tu. Saya kira ada lagi tambahan-tambahan yang kita kena teliti lah. Jadi bendanya banyak lah dan
Sekarang pula kita dah berada di hujung tahun kan. Jadi itu juga satu cabaran macam mana kita nak uruskan perkara itulah. Beliau ditemui pada Majlis Kesyukuran Rakyat dan petugas PRKPH dan BN di Dewan Raya Taman Bukit Indah, Johor. Suhaizan juga memaklumkan akan berusaha untuk meneruskan legasi Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Allahyarham banyak memberi tunjuk ajar dalam politik negeri dan negara dengan melantiknya sebagai setiausaha politik. Katanya beliau cuba berusaha untuk memenuhi jangkaan arwah seperti santuni masyarakat dan pendekatan politik sederhana. Selepas ini, Donggala bergegar, penduduk bimbang tsunami. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyambut baik usaha Islamic Tourism Centre ITC di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAC yang melancarkan Bulan Pelancongan Islam ITM 2023 bermula 21 Ogos hingga 17 September ini. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata penganjuran program seperti ini mampu memperkenalkan keindahan ajaran Islam kepada semua pihak termasuk pelancong. Antara acara unik yang dianjurkan ialah Hari Terbuka Masjid yang dianjurkan bersama masjid-masjid terkemuka di seluruh negara termasuk di Masjid Putra, salah sebuah masjid di bawah pentadbiran JAKIM. Saya rasa amat seronok melihat suasana Masjid Putra yang begitu tenang dan harmoni dengan kehadiran bukan sahaja para jemaah yang bersolat dan beribadah di masjid tetapi juga diziarahi oleh para pelancong dari dalam dan luar negara yang ingin melihat sendiri keindahan seni bina masjid dan aktiviti pengisian kerohanian Islam. Menurut Datuk Dr. Muhammad Naim, pendekatan dakwah menerusi kegiatan penerangan dan interaksi antara masyarakat Islam dan bukan Islam penting dalam usaha membantu menangani Islamofobia dan memperbetulkan salah faham mengenai Islam. Beliau juga memuji usaha para sukarelawan masjid tour guide yang dikendalikan oleh Islamic Outreach ABIM yang berkhidmat menyantuni para pelancongan dari serata dunia. Datuk Dr. Muhammad Naim juga berharap usaha memartabatkan aktiviti pelancongan masjid yang diterajui oleh Islamic Tourism Centre dan Islamic Outreach ABIM ini menjadi salah satu landasan usaha bagi menyahut seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menangani Islamofobia di peringkat antarabangsa. Sidang kemuncak G20 di New Delhi, pemimpin global mengumumkan perjanjian multinasional bersejarah membabitkan koridor ekonomi India, Asia Barat, Eropah. Perjanjian itu merangkumi perkhidmatan kereta api dan pelabuhan yang akan menghubungkan Asia Barat, Asia Selatan serta Eropah. Majlis pemeteraian itu dihadiri Presiden Amerika Syarikat Joe Biden, Putera Mahkota Arab Saudi Putera Muhammad bin Salman, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Kesatuan Eropah EU Ursula von der Leyen. Kerjasama itu dilihat penting yang antara lain bakal menghubungkan pelabuhan merentasi benua sekaligus mendorong ke arah Asia Barat yang lebih stabil, makmur dan bersepadu. Koridor itu juga bakal membuka peluang besar untuk tenaga dan elektrik bersih selain penyediaan kabel bagi menghubungkan komuniti. Bagi Amerika Syarikat pula, penglibatan India yang mempunyai 1.4 bilion penduduk dilihat dapat mengimbangi pengaruh China. Gempa berkekuatan 6.0 Richter menggegarkan Sulawesi, Indonesia. Bagaimanapun, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Gempa berkedalaman 9.9 km itu melanda pulau berkenaan pada jam 9.43 malam semalam. Menurut penduduk kampung Malie, Tengah Sulawesi, dia dan keluarganya yang sedang tidur segera bangun dan keluar dari rumah setelah merasai gegaran kuat. Menurut penduduk, walaupun hanya dirasai selama kira-kira 5 saat, namun gegaran yang dirasai begitu kuat. Kebanyakan mereka segera lari ke kawasan lebih tinggi, bimbang berlakunya tsunami. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Sekian untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan Jurubahasa Isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.